Assalamualaikum, Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Cikgu Zaid. Jadi sebenarnya kita dapat satu laporan, Cikgu, Ya. tentang PDPR kita ni. Aha. Jadi kalau kita tengok budak-budak kita ni untuk join online PDPR agak berkurangan. Maksud Cikgu Zaid kehadiran tu. Kehadiran dan bilangan yang masuk online tu dia semakin hari semakin menurun. Jadi kalau kita tengok trend menurun ni agak membimbangkan lah. Jadi isu dia di sini sekarang ni kehadiran murid dalam PDPR berkurang, merendah ya. Okey, yang tu isu utama dia lah. So sekarang ni apa matlamat kita? Apa kita punya jadi arah tujuan? saya berjumpa cikgu ni, kita nak bagi peratus murid yang masuk online ni meningkat. Ya, betul. Jadi matlamat kita ialah untuk meningkatkan kehadiran murid ke dalam PDPR lah. PDPR secara online. Ini merujuk pada subjek mana-mana ataupun secara keseluruhannya? Secara keseluruhan juga. Okey, secara keseluruhannya. Baik, saya bagi satu contoh untuk subjek sains. Ya. Kelas 4 CM. Ya. Tak sampai pun 30% yang masuk online PDPR kita. Jadi kalau trend ni berterusan agak membimbangkan lah, cikgu. Ya, betul. 30% tu kira rendah lah. Daripada jumlah pelajar berapa orang juga saya? 32 orang. So lebih kurang hanya 9 orang sajalah. Lebih kurang yang masuk. Dan secara konsistennya 9 orang ni lah orang yang sama jugalah pada sekarang. Sebenarnya orang yang sama. Okey, sekarang ni agak-agak lah kehadiran isu rendah ni sebagai contoh kelas PCM ataupun kelas-kelas yang lain lah. Berdasarkan pemerhatian ataupun berdasarkan kita punya perbincangan dengan cikgu-cikgu, apa sebab menyebab yang boleh kita katakan menjejaskan kehadiran murid kita ni dalam PDPR? Okey, cikgu, jadi sebenarnya saya pun dah bincang dengan cikgu yang terlibat. Satu, mungkin murid atau waris tiada peranti, cikgu. Okey. Dia tiada peranti. Itu antara kita kata penyebab dia lah. Peranti yang kita katakan mungkin isu peranti ni mungkin ada yang terpaksa dikongsi lah. Ya, itu peranti. Maksud bila tak ada peranti dia tak boleh buat apa dan dia terus tertinggal. Okey. Kemudian yang kedua pula masalah kewangan. Masalah kewangan daripada family, keluarga dia. Kewangan ni bermaksud apa kaitan secara langsungnya dengan PDPR tu? Bila kewangan tak kukuh, jadi peranti dia pun tak boleh nak beli. Oh, dia ada kaitan dengan faktor pertama tadi lah. Peranti tadi, kewangan. Ada kewangan ni, apa lagi yang boleh menjejaskan kesediaan budak kita untuk PDPR? Cikgu, bila kewangan tak kukuh, untuk nak makan pun tak cukup. Jadi untuk nak cari peranti pun saya rasa agak susah sikit lah, cikgu. Okey, kewangan dia berkaitan dengan peranti lah. Ya. Kalau kata ada peranti pun, tetapi kita memerlukan satu lagi lah, syarat untuk online kan, untuk PDPR. Satu lagi internet juga. Ataupun data lah. So kewangan ni sikit sebenarnya juga akan menjejaskan kebolehan waris untuk membeli data. Sebab kalau ikut latar belakang waris kita ni, rata-ratanya daripada golongan B40 lah. B40. Saya setuju. So seingat saya 70% daripada waris kita ni terdiri daripada golongan B40. Okey. Saya berperanti kewangan, apa lagi kita katakan faktor-faktor yang boleh menyebabkan kehadiran murid kita PDR ni rendah? Satu faktor keluarga.
faktor keluarga cikgu. Jadi kalau kita tengok di Kelibang ni, keluarga di Kelibang ni dia jadi macam agak huru-hara sikit. Sebab kebanyakannya berpisah, ibu dan bapa berpisah. Jadi bila jadi keadaan macam ni, perhatian kepada anak-anak tu berkurang. Okey. Jadi bila berkurang, apa yang ada je lah. Maksudnya mungkin tumpuan kepada anak ni kurang. Ataupun ibu bapa ni bila berpisah ni tinggal seorang. Seorang saja yang jaga. Seorang ni lah juga yang terpaksa jaga anak, terpaksa bekerja dan sebagainya. Ya. So dia juga mungkin berkaitan dengan peranti tadi lah. Peranti. Ya. Apabila ibu bapa kerja, peranti tadi bersama dengan ibu bapa. Betul, tidak bersama dengan anak lah. Betul. Okay. So selain daripada tu, apa ada lagi apa kita katakan isu-isu yang kita kata boleh mengganggu? Jadi saya rasa kalau kita ambil isu yang paling tinggi, yang paling besar sekali, tak ada peranti lah. Peranti dia susah. Okey, peranti susah untuk nak buat online PDPR. Jadi saya rasa di sini kita boleh membantu kot cikgu, budak-budak atau murid kita yang tak ada peranti ni. Jadi okey, sebelum kita pergi ke langkah-langkah apa ni intervensi lah yang kita boleh buat, kita kena dalami dululah sebab penyebab supaya kita boleh kira apa ni, tak ada yang terlepas. Maksudnya faktor-faktor kita ambil kira kesemuanya secara keseluruhan, barulah kita boleh keluarkan langkah-langkah intervensi yang kita kata bertepatan lah dengan sebab-sebab tadi. Okey, ada tak kemungkinan murid-murid ni dia tidak berminat untuk PDPR ni? Okey, jadi minat murid-murid ni sebenarnya bergantung kepada peranti yang ada. Jadi kalau tak ada peranti, minat dia makin berkurang. Satu mungkin PDPR tu agak kurang menarik, ataupun tapi yang pastinya peranti je ko. Jadi bila tak ada peranti semua tak boleh jalan. Jadi sebab tu kita nak kena ada satu cara je ko untuk nak menaikkan semula peratus PDPR online je ko. Okey, baik. Kalau kita katakan sebab-penyebab utama tadi, yang pertamanya peranti, ada berkaitan dengan kewangan dan juga ada berkaitan dengan masalah keluarga. Ya juga. Ini adalah sebab-sebab yang kita dapat kesan lah, yang mengganggu gugat kehadiran murid kita ke masa PDPR. Cuma kita kena juga tengok adakah PDPR ni murid, masalah peranti ni, adakah masalah peranti ni dia terpaksa berkongsi ataupun memang tiada langsung. Okey, jadi kita dah pun buat kita dah buat kajian. Jadi budak-budak ni, murid-murid kita ni, peranti yang pertama ada bersama waris, yang kedua tak ada langsung. Okey. Kita ada data yang kongsi dan ada yang tiada ni. Okey, sebenarnya data tu dah kita dapat. Jadi hasilnya untuk yang tak ada peranti tu dalam 30% macam tu juga lebih kurang. Data yang kita dapat hasil daripada kita buat kajian dulu. Dan selebihnya tu waris yang bersama waris. Jadi peranti bersama waris. Jadi murid nak kena tunggu kongsi. Okey, maksudnya kongsi lah. Nak kena tunggu waris balik. Okey, majoritinya kena kongsi. Kongsi. Dan yang tiada ni lebih kurang 30% lah daripada murid-murid kita. Okey, baik. Sekarang kita dah kena pastilah beberapa isu. Itu isu yang kita dapat juga. Tadi kita punya matlamat nak meningkatkan penyertaan murid lah dalam PDPR. Dalam nak meningkatkan murid tu, kita dah kena pasti beberapa isu yang boleh mengganggu lah kehadiran murid dalam PDPR. PDPR online. Ya, PDPR online lah.
Okey, sekarang ni bila dah kita kena pasti isu ni antara peranti yang terpaksa dikongsi 70% dan 30%-nya tiada peranti, ada kaitan dengan kewangan di mana tak dapat beli data, dan juga ada kaitan di mana ibu bapa dia terpaksa membawa peranti yang ada yang 70% ni bersama dengan mereka apabila mereka kerja. Okey, menyebabkan murid tidak dapat menyertai PDPR online kita lah. Ya, betul. Okey, sekarang ni apakah pilihan-pilihan ataupun langkah-langkah penyelesaian ataupun intervensi yang kita boleh ambil lah bagi menangani isu-isu tadi lah. Sekiranya isu-isu tadi tu di dalam kawalan kita ataupun dalam kemampuan kita untuk menyelesaikan lah. Pendapat juga Zahir lah. Okey, apa baik. yang kita boleh laksana. Jadi saya rasa masalah peranti yang tak ada ni, yang pertama murid boleh berkongsi peranti dengan cara kita maklumkan dalam grup kelas. Okey. Jadi murid yang tak ada tu dia akan berkongsi dengan murid yang ada peranti. Itu satu cara lah. Dan satu cara Maksudnya murid berkongsi dengan murid lain yang ada peranti. kan murid lain yang ada peranti dia, maksudnya murid tu Yang dia satu kelas. dia tidaklah tinggal berdekatan. Tapi dia ada lagi kita panggil solusi yang lain. Itu Ya. yang pertama. Okey. Jadi tak ramai Okey. murid yang tinggal berdekatan, Okey, tapi dia boleh. Murid kongsi dengan murid. Aha. Okey, yang pertama lah. Okey, Baik. yang kedua. Baik, yang kedua, kita ada pusat akses. Okey. Jadi kita boleh maklumkan dalam grup kelas supaya waris hantar anak-anak yang tak ada peranti ni ke sekolah. Sebab semua kebanyakan guru yang bagi PDPR ni berada di stesen dan dia boleh ke sekolah. Jadi boleh guna bilik akses untuk nak menjawab PDPR secara online. Okey. Itu yang Yang kedua lah. lah. Maksudnya kita tarik minat ataupun tarik murid ke pusat akses. Pusat akses. Okey, dengan kita katakan jumlah komputer yang kita ada lah. Tak semualah, tak semualah. Tidak sama. Tapi di bawah bimbingan guru berkenal lah yang Okey, bagi baik. PDF tu. Baik, yang ketiga pula, sekarang ni kita boleh tolong murid-murid kita dah. Kajian dah bagi bantuan untuk peranti, maksudnya di bawah B40, dan dia juga kajian juga bagi data sekali secara percuma. Jadi di sini kita boleh menolong murid kita ni dengan memohon peranti. Okay. Saya rasa yang ni kalau kita dapat buat benda ni, maksudnya murid kita mungkin akan dapat peranti. Maksudnya kita bolehlah memenuhi kehendak lagi 30% Ya. murid Ya. yang tiada peranti sekarang ni. Ya, ya. Okey, dah ada 3 cadangan ataupun 3 intervensi. Ada apa-apa lagi juga yang kita boleh mampu laksanakan? Jadi saya rasa yang ni solusi yang agak baiklah. Jadi yang lain-lain tu sebenarnya di luar kawalan kita. Contoh masalah kewangan, masalah keluarga. Jadi saya rasa yang ini, kalau kita boleh buat yang ini, maksudnya kita boleh menaikkan lagi peratus murid yang dapat join kelas PDPR secara online. Okey, cuma dari segi masa, contohnya PDPR online tu dilaksanakan, adakah dari segi masa PDPR tu dilaksanakan pun memberi impak kepada kehadiran murid? Okey, kalau segi masa kita telah pun memberi jadual kepada semua murid, dan kita minta semua waris alert dengan masa dan subjek-subjek yang berada dalam jadual tersebut. Jadi feedback yang kita dapat agak baik, sebab kebanyakan waris kita panggil alert lah dengan jadual dan masa yang kita beri.
Tapi rasanya masa tu murid-murid dia fleksibel lah. Dia tak sepatutnya buat pada jadual waktu tersebut. Okey. Dia ada kelonggaran di mana boleh dilaksanakan pada waktu yang lain. Okey, baik. Jadual waktu adalah sebagai satu tentatif. Jadi dan bila kita buat online kita secara Google Form, jadi ini memberi ruang dan masa untuk murid kita menjawab. Jadi saya rasa jadual dan masa tu dia fleksibel. Okey. Baik. Okey. Kita dah ada matlamat tadi. Kita nak meningkatkan kehadiran murid PDPR. Kita dah kenal pasti beberapa isu, dan untuk isu-isu berkenaan kita dah cadangkanlah beberapa langkah intervensi. Contoh isu peranti tadi, kita mencadangkan bahawa murid kongsi pertama. Keduanya, bagi yang tiada, kita boleh membuka pusat akses sekolah, dan juga kita boleh memohon memohon peranti bagi dalam bentuk bantuan di 40. Okey. Antara cadangan-cadangan yang kita telah senaraikan ni, yang mana dirasakan kita nak beri prioriti ataupun kita nak beri keutamaan? Adakah kita nak pilih salah satu, adapun kita nak, kalau kita mampu, laksanakan semuanya sekali? Jadi kalau kita tengok yang paling mudah, murid berkongsi, tapi tak ramai yang boleh pergi ke rumah kawan-kawan dia. Jadi saya rasa yang kedua tu, kita buka bilik akses. Bilik akses, jadi walaupun terhad, tapi mungkin dapat meningkatkan peratus PDPR online ni. Jadi saya rasa di situ murid-murid dapat join kelas PDPR ni. Tapi ini kita perlu juga ambil kira SOP semasa lah. Ya. Bilik akses ni sekiranya SOP semasa dia benarkan pergerakan murid ke sekolah, mungkin kita boleh adakan pusat akses ni lah. Tapi kita juga mesti ada satu pilihan lain lah, ataupun kita kata pengurusan risiko. Sekiranya murid tidak dibenarkan bergerak ataupun tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dan sekolah ditutup, mungkin pilihan pusat akses ni dah kita tak boleh nak laksanakan. So kita juga dalam masa yang sama kita katakan membuat je lah permohonan, memohon bantuan. Tapi bila kita nak mohon bantuan ni, dia ambil masa sikit. Masa. Jadi sebenarnya kita dulu ada cikgu, kita cuba untuk memohon ni, tapi baru ni sahaja dia buka untuk B40 untuk dapat peranti dan juga data. Kalau jadi, macam tu tak apa, walaupun lambat, tapi kita masih lagi boleh meneruskan lah dengan permohonan ni. Lambat tu urusan luar lah, kawalan kita. Cuma tindakan yang kita boleh ambil ialah kita memohon peranti. Dengan harapan peranti itu bila kita dapat nanti boleh menyelesaikan masalah 30% murid yang masih lagi tiada peranti lah. Okey, ini kita katakan dalam konsep coaching and mentoring kita ni, way forward lah, yang pilihan yang kita tengok, yang kita kata yang paling kita kata sesuai untuk dilaksanakan, akses dan juga bantuan peranti lah kepada murid. Okey, baik. Jadi yang itulah yang saya nak bincang dengan cikgu hari ni, supaya peratus PDPR online kita tu dapat ditingkatkan lagi. Jadi murid-murid yang masuk online tu lebih ramai. Ya. Okey, saya rasa nak tahu kadar kejayaan ni kita kena laksanakan dululah. Baik, cikgu. Kita laksanakan dulu.
saya minta Cikgu Zaid kena pastilah guru mana yang kita nak berikan tanggungjawab untuk melaksanakan cadangan-cadangan tadi lah. Okey, Sebagai baik, cikgu. satu fikir satu, saya bagi tanggungjawab tu pada Cikgu Zaid lah. Baik cikgu. Dan saya minta dalam tempoh 3 hari memberi laporan semula lah kepada saya tentang perkembangan ni. Baik cikgu. Okey, baik. Jadi yang tu saya cikgu. Okey. Jadi saya harap kita sama-sama dapatlah meningkatkan peratus kehadiran murid secara online untuk PDPR kita pada kali ini cikgu. Ya, baik. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.